Selamat pagi dan salam sejahtera bersama saya Konstantin Pahlawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 27 September 2020. Tepat jam 12.30 pagi 27 September 2020, Gabungan Rakyat Sabah GRS pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin diisytihar menang oleh Suruhanjaya Pilihan Raya dengan 38 kerusi. Parti Warisan Plus pula tewas dengan 32 kerusi dan bebas berjaya meraih 3 kerusi. Dengan keputusan itu, GRS mengambil alih tampuk pemerintahan negeri Sabah dengan komitmen baharu memulihkan ekonomi negeri dan kehidupan rakyat bersama-sama dengan Kerajaan Persekutuan. GRS yang dibarisi Bersatu menang 17 kerusi, Barisan Nasional BN 14, Parti Bersatu Sabah PBS 7 kerusi. Sementara Warisan menang 29 kerusi, PKR 2 kerusi dan APKO 1 kerusi. Pengerusi Perikatan Nasional PN Sabah yang juga Ketua Badan Pimpinan Bersatu Datuk Seri Panglima Haji Ji Noor mempertahankan kerusi Dun Sulaman dengan majoriti 3,099 undi. Beliau memperoleh 5,919 undi dalam persaingan 3 penjuru menewaskan anak saudaranya Datuk Ali Asgar Basri daripada Parti Warisan dengan 2,820 undi, manakala calon Parti Cinta Sabah PCS Datuk Rekan Hussein 253 undi. Pengerusi BN Datuk Seri Bung Mokhtar Radin menang dengan 3,035 undi Dun Lamak, menewaskan 3 calon lain dengan majoriti 661 undi. Presiden Parti Solidariti Tanah Air Kosta Datuk Dr. Jeffrey Kitingan mempertahankan kerusi Dun Tambunan dengan jumlah undi 8,691, menewaskan 5 calon lain dalam pertandingan 6 penjuru. Presiden Parti Warisan Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiq Abdal juga mengekalkan kerusi Senalang dalam persaingan 5 penjuru dengan 6,363 undi. Presiden PKR Sabah Datuk Christina Liu yang berhadapan pertandingan 9 penjuru turut mempertahankan kerusi Dun Api-Api dengan 7,796 undi. Beliau menewaskan timbalan Presiden Parti Bersatu Sabah PBS Datuk Dr. Yi Mo Chai yang memperoleh undi 2,449. Sementara itu, GRS yang terdiri PN, BN dan PBS menguasai sebahagian besar daripada 13 kerusi Dun baharu yang dipertandingkan pada PRU Dun Sabah ke-16. Menurut keputusan yang disiarkan di laman rasmi SPR, GRS mendominasi 9 kerusi baharu dengan 5 daripadanya dimenangi BN, manakala parti sekutunya PN memenangi 3 kerusi dan PBS memenangi 1 kerusi. Selebihnya dimenangi Parti Warisan Plus. Kerusi Dun yang dimenangi BN ialah Bengkoka, Pantai Dalit, Tanjung Keramat, Sungai Manila dan Lamak. BN memenangi kerusi Dun Bandau, Tulit dan Pintasan, manakala kerusi Dun Telupit dimenangi PBS. Baki 4 kerusi lagi dimenangi Warisan Plus iaitu Darau, Limbahau, Segama dan Kukusan. Dewan Rakyat sebelum ini meluluskan kajian semula persempadanan bagi bahagian-bahagian PRU Sabah yang menjadikan jumlah kerusi dalam Dun Sabah meningkat kepada 73 berbanding 60 kerusi sebelum ini. Presiden Parti Warisan Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee merakamkan penghargaan kepada rakyat yang menunaikan tanggungjawab mengundi dan menyokong Warisan Plus pada PRU Dun Sabah ke-16. Datuk Syafiee berkata sokongan pengundi terhadap warisan membolehkan parti itu menang 29 kerusi. Pada PRU Dun Sabah kali ini, Warisan Plus yang terdiri daripada PKR, DAP dan APKO menang 32 kerusi. Sementara itu, PRU Dun Sabah kali ini menyaksikan beberapa nama besar dalam arena politik negeri tewas dalam usaha merebut kerusi Dun yang dipertandingkan. Antara yang tewas, Presiden Parti Cinta Sabah PCS Datuk Seri Anifah Aman yang bertanding di Dun Bungawan dan Ketua Umum USNO Tan Sri Pandikar Amin Mulia yang merebut kerusi Dun Pintasan. Turut tewas Presiden APKO Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau yang bertanding di Dun Kulu. Bekas Ketua Menteri yang juga Presiden Kehormat seumur hidup Parti Liberal Demokratik LDP Tan Sri Chong Kakiat juga tewas kepada calon PKR bagi kerusi Dun Inanam.
Inilah pilihan rakyat Sabah. Mereka mahukan sebuah kerajaan yang benar-benar mantap dari segi perancangan dan pelaksanaan dasar-dasar negeri dan persekutuan. Menurut penyelidik GeoPes Borneo Geopolitics and Electoral Studies, Universiti Malaysia Sabah, Dr. Syahrudin Awang Ahmad, ternyata rakyat Sabah bijak memilih wakil rakyat yang diyakini membela nasib mereka demi masa depan Sabah. Kebanyakan kerusi-kerusi yang ditandingi dan dimenangi oleh parti-parti menggambarkan secara relatif rakyat memilih berdasarkan calon. Begitulah juga pengundian terdorong kepada parti-parti yang bertanding, yakni parti-parti yang mengemukakan manifesto ataupun janji politik yang sebenarnya menarik minat pengundi-pengundi untuk memilih parti tersebut. Beliau ditemui pemberita RTM selepas temu rumah khas di RTM Kota Kinabalu. Menurut beliau, kerja kuat jentera kempen dan calon sepanjang hampir 2 minggu ini menjadi penentu kepada undian yang diterjemahkan di kertas undi. Bagaimanapun, pandemik COVID-19 yang masih banyak kesnya di Sabah menuntut keprihatinan kerajaan baharu serta kerjasama erat dengan Kementerian Kesihatan amat penting demi keselamatan kesihatan rakyat negeri. 9 pasukan unit tindakan rusuhan awam Poru Pasukan Gerakan UMNO PGA dan 33 pasukan Light Strike Force LSF digerakkan bagi memastikan kelancaran proses pembentukan kerajaan baharu. Ini unit Poru pada batalion 16 PGA Kinarut siap sedia di hadapan mereka. Saya dah membuat tinjauan sekitar KK ini perkara tenang dan terkawal. Alhamdulillah berjalan lancar. So kita sama-sama berdoa supaya tiada yang mengganggu-gugat ketentraman awam kita sehingga selesai pelantikan kerajaan baru negeri Sabah. Datuk Hazani ditemui pemberita RTM selepas meninjau lokasi Poru di Kota Kinabalu. Beliau mengingatkan semua pihak agar tidak membuat provokasi yang boleh menimbulkan kegusaran awam. Dalam pada itu, polis menerima 199 laporan membabitkan pelbagai kesalahan sepanjang kempen pilihan raya Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sabah ke-16 bermula 12 September lalu hingga semalam. Daripada jumlah itu, 62 kertas siasatan telah dibuka dan hasil siasatan telah dirujuk ke Pejabat Timbalan Pendakwa Raya untuk arahan lanjut. Antara kesalahan adalah di bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan Khianat, Seksyen 500 Kanun Keseksaan Fitnah, Seksyen 385 Kanun Keseksaan Pemerasan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, Seksyen 25-1 I Peraturan-Peraturan Pendaftaran menggunakan kad pengenalan orang lain untuk mengundi. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali berkata demikian dalam kenyataan media di Kota Kinabalu. Beliau turut menzahirkan terima kasih kepada semua yang telah bertungkus lumus untuk memastikan proses PRU Dun Sabah berjalan lancar. Penghargaan turut dizahirkan kepada petugas media kerana telah menyampaikan maklumat dan nasihat PDRM kepada masyarakat. Perkembangan terkini COVID-19 di Sabah, 64 kes baharu direkodkan semalam menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negeri ini 1,546. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi dalam infografik memaklumkan daripada jumlah kes itu, 36 kes di Tawau, Semporna 25 kes, Kota Kinabalu 2 kes dan 1 kes di Papar. Terdapat 8 kluster direkodkan iaitu 5 kluster Kuartas, 33 kluster Benteng, kluster Laut 24, kluster Pulau 37, kluster Bakau 4, kluster Selamat 25, kluster Bangau-Bangau 159 dan 3 kluster Udin. Sehingga semalam seramai 727 pesakit sedang menerima rawatan, kes sembuh 808 dan angka kematian akibat COVID-19 di Sabah 11 kes. Ketika ini 2,851 orang masih menjalani kuarantin di rumah dan 986 menjalani kuarantin di 10 pusat kuarantin. Sekian berita pagi Sabah, budayakan norma baharu, pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Konstantin Palawan. Salam sejahtera.